Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Syah Sulaiman. Terima kasih untuk anda semua yang baru saja bersama dengan SBO Trading untuk hari ini. Apa khabar untuk anda semua? Saya doakan korang yang berada kat rumah okey-okey je. So semoga insyaAllah perkongsian hari ini bermanfaat untuk kejap lagi. Yang mana yang baru saja join YouTube channel SBO Trading ni ataupun baru je tengok video ni, jangan lupa subscribe, tekan button lonceng supaya korang tak terlepas dengan video-video terbaru. Dan mungkin kalau ada apa-apa soalan yang nak tanya dengan saya berkenaan dengan trading di platform online trade ni, boleh ajukan dekat komen di bawah, insyaAllah kita akan jawab. Alright, so untuk hari ni market tak cantik guys. 24 Januari 2021, apa yang saya tengok, market kurang menarik sebab market OTC ni tak banyak sangat, so kita tak banyak choice. Tapi kalau you guys tengok kat sini, kalau nak play safe boleh trade dekat GBUSD OTC ni 92% dalam masa 48 hours. So sekarang ni tinggal 13% saja, 13 jam saja lagi. Alright, so nak selamat supaya persen tak turun naik, bolehlah kat sini. Okey, tapi untuk hari ni oleh kerana market tak cantik, saya just nak sharekan berkenaan dengan perkara-perkara yang kita kena avoid waktu kita trade. Sebab kadang-kadang saya rasa apa saja teknik ataupun strategi yang korang guna tak ada masalah. Sebenarnya benda tu bila korang praktis okey, tapi problem dia is macam mana kita nak control emosi and apa je yang menyebabkan gangguan terhadap kita waktu kita bertrading ni sebenarnya. Kalau ikutkan guys, yang mempengaruhi emosi kita ataupun hati kita waktu kita trading, sebenarnya apa yang berlaku dalam hidup kita hari tu ataupun keadaan kita hari tu. Contohnya macam kalau you guys semua tengah rushing, lepas tu korang otak fikir nak trading. Rushing ni means macam korang ada kerja apa-apa dekat luar, ataupun korang ada, contohlah kena tolong isteri jaga anak ke, kena basuh pinggan ke, ataupun kena buat kerja apa-apa, tapi otak korang nak trade. So benda tu sebenarnya tak elok. Kalau korang boleh hari tu kalau ada kerja apa-apa, jangan trade. Itu kena elakkan sebab kalau korang buat kerja, okey, contohlah korang jaga anak, lepas tu rushing, suruh isteri cepat sikit, saya nak trade ni, lepas tu anak, lepas jaga anak bagi kat anak, lepas tu korang trade, rasanya emosi korang memang korang akan terganggu. Sebab benda-benda ni, benda yang saya share ni, benda yang saya dah lalui benda yang saya rasa macam benda ni kena elak. Sebab bila kita dalam keadaan rushing, kita terus nak masuk dalam market, lepas tu kita masuk dalam market, kita terus nak cari open. So benda tu memang sangat-sangat ganggu sebenarnya. Walaupun kita tak ada masalah, tapi sebenarnya bila kita datang daripada tempat yang rushing, benda tu masalah. Alright, itu satu. Yang kedua, of course kalau korang ada masalah, jangan trade. Jangan jadikan tempat trading ni adalah untuk korang lepaskan tension. Bukan. Trade ni korang kena relax, sambil-sambil korang, kalau korang boleh bancu kopi, boleh relax, boleh minum, buat serelax mungkin. Kalau korang boleh trade dengan lagu, trade dengan lagu. Contoh buka lagu apa-apa, lagu TikTok ke, lagu dandut ke apa ke, buka. Janji korang relax waktu korang trade. Alright, seterusnya pastikan, yang ni memang saya tekankan daripada awal. Sebab tu saya tak suka untuk kongsikan banyak sangat teknik ataupun taktik ataupun strategi. Saya indikator pun saya tak nak sharekan yang banyak, sebab saya tak nak orang terlalu banyak choice and dia tak tahu nak pilih yang mana. So better kita fokus dengan satu strategi ataupun satu indikator yang kita guna, and kita kaji, and kita fahamkan betul-betul macam mana indikator tu berfungsi and apa tindak balas price dengan indikator tersebut. Alright, so kalau kita tengok macam kat sini pun sampai hari ni, lepas saya dapat ataupun saya kongsikan EMA 5, 13, 55 ni, saya memang pegang benda ni je. Dan kalau ada penambahan yang lain pun, saya akan pergi mungkin indikator yang sama, cuma bila kita dah analisa yang lain, analisa backtest semua, kita tengok apa tindak balas engulfing dekat indikator ni,
Kalau kita tengok daripada segi candlesticknya, kalau dia ada hammer ataupun inverted hammer, apa dia punya reaksi, kalau nak tengok dia punya engulfing yang kuat macam mana. So semua kita gunakan satu. Kita kalau nak analisa, korang jangan gunakan banyak sangat indikator. Minggu ni korang try macam ni, lepas tu korang analisa macam ni, hammer dia nak berada macam ni, lepas tu esok pula korang tukar pula benda lain. So tolong stickkan dengan satu, maintain dengan satu indikator saja, dan korang kajilah dekat situ engulfing. Contoh macam engulfing ni kan, dan engulfing ni tengok dia ada bucu atas, bucu bawah, dia dah engulf dengan merah. Next dia akan turun. Sebab sebelum ni, maafkan saya, angin. Kalau kita tengok, yang ni yang saya baru dapat, saya just analisa baru-baru ni, and kita dapat tengok kat sini, kalau engulfing yang kuat dekat strategi ataupun indikator ni adalah engulfing yang dia engulf, and hujung dia sebelah dia tu yang di engulf tu warna berlainan, dan juga ada bucu atas bawah. Kalau jumpa yang macam ni, tapi ni dia tak engulf lagi ni, kalau dekat ini tak kira engulfing, tapi setengah orang ada juga ambil ni engulfing. Tapi pada saya, kalau nak engulf, dia akan ada atas pada ni, dia akan makan terus. So kalau kita letak kat sini, nampak ekor dia dah lebih pada kat sini. Kalau ekor ni atas ni boleh dikira sebagai engulfing jugalah. Ini bawah ni memang dia dah engulf, tapi kat atas ni tak lagi. Alright. So kalau kita tengok yang kenapa saya cakap bila dia engulf macam ni, yang ni tak engulf sebenarnya, tapi contoh dia ada atas ni sikit ataupun dia ni tinggi sikit macam ni. Alright. Ini dikira engulfing yang kuat lah, sebab dia ada bucu atas dan bawah warna yang berbeza daripada candle sebelah ni. Sebab kalau kita tengok candle yang sumbu satu, dia tak kuat sangat engulfing dia, maknanya dia takkan terus. Maybe dia ada satu atau dua candle bullish dahulu, lepas tu baru dia akan bearish. Sebab setengah orang kita memang ada yang suka pakai teknik engulfing, dia cari teknik hammer, inverted hammer, lepas tu doji, lepas tu bullish dah, morobozu. Nak pakai teknik nak pakai teknik candlestick pattern boleh, tak ada masalah. Tapi itulah, kita kena stick dengan, kalau pakai candlestick pattern, pakai candlestick pattern je, jangan campur-campur dengan benda lain. Nanti kita akan bertukar. Tengok candlestick pattern, lepas tu korang tengok pula campur pula dengan candle kelima ke candle keenam ke. Benda tu nanti lagi tau. Teknik banyak dekat YouTube tu, bersepah teknik. Tapi teknik mana yang kita nak ikut, teknik mana yang kita nak pegang, and kita kaji sebagai teknik yang kita nak trade. Sebab minggu ni pakai teknik lain, minggu depan pakai teknik lain, minggu depan lagi pakai teknik lain. So benda tu nanti akan jadi cacah marbah, and korang takkan faham sampai bila-bila. Sebab semua korang faham separuh-separuh. Tapi bila korang dah faham satu teknik tu, and korang belajar, makin lama korang belajar, makin korang selesa dengan teknik tu, and makin korang akan tahu. Lepas ni kalau jumpa lagi momen yang macam ni, akan jadi lagi benda macam ni, korang dah tahu dah, okay, benda ni 90% akan naik, benda ni 90% akan turun. Alright. So itu yang saya tekankan sekarang ni, kenapa kita kena ada pegang satu teknik sahaja. Macam tadi saya tak jumpa so tak apalah, nanti kalau ada nanti kita try tunjuk. Contoh macam ni lah yang saya cakap tu. Dia nak engulf lah ni. Ni kira engulf. Boleh kira engulf lah, engulfing. Tapi ni ada satu je. Bila dia next candle, dia akan naik. Lepas tu dia baru turun. So dia tak kuat sangat lah. Tapi kalau you guys jumpa yang engulf, tapi sebelah dia ni, candle sebelah dia ni warna berlainan, and dia ada bucu atas bawah ataupun ekor atas bawah, yang tu dikira sebagai engulfing yang kuat lah, dalam 90% jugalah. So jumpa je macam tu, korang boleh terus next candle, korang terus dia pasang sell. Kalau nak buy, kena terbalik lah. Kalau contoh yang ni tadi, hijau hijau merah kan.
So kalau kau nak buy, kau kena cari yang kat bawah ni, merah hijau. Kau kena ada engulf yang merah hijau macam ni. Yap, contoh saya ada di bawah tak? Contoh macam ni. Tapi ni sebenarnya tak kuat, sebab dia nak kena ada candle yang merah ni kena ada 2 bucu sebenarnya, baru dia kira kuat. Alright, so engulfing, inverted hammer, semua korang kena kaji. Sebab tu pegang satu indikator, korang cuba je semua tu. Alright, so mana lagi? Tadi saya dah cerita benda yang jangan rushing. Lepas tu apa lagi? Saya pun dah tak ingat dah nombor berapa. Alright, apa lagi yang you guys semua, okay, yang biasanya korang akan buat ataupun kita kena elak jugalah. Kompensasi dibenarkan ataupun digalakkan, tapi cuma jangan kompen sampai level yang mengarut-ngarut. Korang tak ada had untuk korang kompen, itu masalah sebenarnya. Sebabnya kalau kita kompen, pastikan paling tinggi lah level 4. Kalau level 4 tu pun masih loss, korang stop trading tu hari tu. Tolong guys, tolong. Sebab saya dah sakit dah kena kompen banyak sangat. Kompen ni dia dah jadi macam, memang kita sebab kita bila kita, kenapa kita follow, sebab kita confident dengan kita punya strategi. Tapi kita kena faham juga kita punya stop loss kita dekat mana. Kalau kita terus lagi kompen, mungkin dia akan meranapkan atau merapatkan lagi deposit kita, modal kita yang kita letak tu. Alright, so jom just kita nak masuk je. And satu lagi, tolong jangan lawan arah. Kalau downtrend, contoh kalau kat sini downtrend, kalau nak selamat, kalau jenis anda yang suka trade dekat daripada trend line, contoh trend line ni dia macam ikut, kalau you guys semua ada daripada uptrend atau downtrend, dia akan tarik lah, dia akan tengok trend line, dia akan tarik satu trend line. So kalau kejap kita try lagi ya. Trend line dia akan tarik. Okay, so kalau macam ni, dia akan cari sell je. Bila sampai kat sini, dia akan cari sell. So bila dah sampai dekat support ataupun resistance kat atas ni pun, dia akan cari sell. Okay, so kalau anda dah buat keputusan untuk hari tu trade menggunakan trend line, so anda dah jumpa downtrend. Kalau downtrend ni korang buat, cari sell je, down je. Janganlah kalau kat sini, bila korang dah nampak trend line dia dah turun macam ni, lepas tu korang pergi cari position buy. So dekat sini, dekat mana nak cari position buy? Cari dekat support become resistance lah, kat sini. Untuk cari open sell, korang cari kat sini lah. Contoh kat sini dah sampai kan. Yang ni bolehlah masuk sekejap lagi. Jom kita masuk. Ini maybe dia dah sampai. So kita standby je untuk sell. Kita sell. Alah, saya pakai demo tak apa. Kita pakai demo tunjukkan. So ini contoh kalau kita nak buka position sell lah. Dia dah sampai. Kita tarik trend line. Lepas tu bila dah trend line, kita tahu trend line dia downtrend. So kita cari down, kita cari momen-momen yang boleh dia turun je. Maknanya dia akan downtrend je, bearish. So bila dia dah sampai, nak tunggu dia sampai kat sini, jauh lagi kan. So kita tengok yang dekat bawah ni. Ni adalah support become resistance dia. Ni adalah support. Lepas tu ni dia nak naik, dah jadi resistance kat sini. So dia akan minta nak balas dengan resistance sajalah. So kalau dia tembus ni nanti, maknanya dia akan pergi dekat garisan trend line lah. So profit ke? Yeah, profit $5. Dah rugi ke tak? Tadi untung $5.
Okey, itu satu untuk trend line. Kalau trend line yang uptrend pula, kalau dia tengah uptrend, jom kita tengok kat mana ada tak market uptrend. Sini tengah downtrend, sini pun tengah downtrend. Lama ke downtrend ni? Jauh juga ni. Oh, dia turun jauh ni. Ini dia nak cari kat sini mungkin. So mungkin yang ni dia nak naik. So kita tengok. Dia mencari juga sebenarnya. Contohlah kalau kita tarik Contohlah kalau kita tarik trend line kat sini guys. Ini pun downtrend trend line downtrend. Ni untuk time frame 10 minit. Kalau kita buka time frame 1 minit. Tengok dia akan secah lah. So dia nak pergi sini agak jauh lagi sebenarnya. Sini pun kita boleh standby untuk cari sell. Tapi dekat mana kita nak cari sell? Kita cari dekat resistance sini. Support, sini support asalnya, dia akan become resistance. Kita boleh try buka kat sini. Alright, bila dia sampai je cecah kat sini nanti, barulah kita boleh buka position. Tapi yang dia kata dia tembus dua candle tembus ke atas nanti, yang tu better kita tinggalkan. Ataupun kalau kita rasa nak trade juga, kena follow trend sebab dia maybe dia akan naik ke atas ni sikit, ataupun dia akan pergi kat sini. Kita tarik lagi horizontal line untuk yang ini. Ini adalah support sebelum ni, support yang atas ni, resistance atas ni, bawah ni support. Sebab ini dia lepas buat apa yang dipanggil sideways. Yes, sideways dia turun. Okay, kita tunggu dia cecah. Kalau jumpa dekat area sini, dia candlestick candlestick hammer ataupun engulfing, tu dah cecah. Alright. Okay, dia dah cecah. So kalau kita masuk ni, kita standby lah sebenarnya. Tapi saya tak sempat masuk ni, lambat tekan. Standby je tengok kat sini apa jadi. Candlestick apa yang muncul kat sini. Nampak dia naik lagi. Okay, dia nak jadi macam hammer ataupun doji. Pasang 3 minit untuk turun. Kenapa saya letak 3 minit? Sebab dia tak ada tanda-tanda dia nak turun sikit lagi, tapi dia akan main dekat kawasan tu je lah. Dia dah masuk dah kawasan support and resistance sebelum ni. Tapi kalau anda kata yang ni dia nak buat, kalau dia buat je dia buat je hammer, kita boleh pasang lagi sell 1 minit kat sini. Andai kata hammer lah, sebab nampak macam hammer dia macam nak kuat juga ni hammer dia. Kalau jadi hammer kat sini ataupun doji, kurang sikit. Kalau jadi engulfing lagi cantik kat sini. Dia turun terus bawah ni, dia makan yang ni, lagi kuat InsyaAllah. Okey, kita pasang.
Alright, so mungkin kalau korang ada apa-apa soalan yang nak tanya dengan saya, boleh komen kat bawah, jangan malu, jangan segan. InsyaAllah perkongsian saya ni bukanlah hebat mana, cuma mungkin bila kita ilmu-ilmu ni kita kongsi-kongsi, benda tu boleh memberikan kita manfaat juga. Orang kata macam pertolongan kan, macam yelah, kita share ilmu, InsyaAllah tak rugi. Okay, andai kata yang ni loss, kita compare je. Tadi dah rugi tu, kita target 15. Next candle is $15. Okay. Alright. Cuma kalau kita dah ada teknik ni, kita jangan takut lah, jangan takut. Kita percaya dengan teknik kita je, tapi kalau loss, is loss lah. Cuma insyaAllah lah, dengan apa yang kita study. Okay, yang kalau ikutkan tadi, ini cara compare. Ini compare 1, ini compare 2, ini open 1. Alright, ini compare tadi dah loss dah 1. So kita dah loss lebih kurang $5. So yang ni, andai kata ini loss, last kali kita boleh buka last je. Lebih kurang 15 campur 10 is 25. So kita boleh letak 45 kat sini. Ini last compare lah. Andai kata ini loss juga, kita stop trading. Okay, last. Kalau loss ni kita stop trading lah guys. Nampaknya market macam tak menyebelahi kita. Walaupun sini dia dah keluar doji hammer, tapi nampak tak, sebenarnya hammer dia tak kuat pun. So kalau kita ikutkan kat sini, kita dah loss tadi 5, 10, 25 guys, loss. So kalau ini pun loss, stop trading. Tolong jangan trading ke trading dah. Kalau trade juga, kita akan lipatkan kita punya kerugian tu yang sangat-sangat tinggi. Sliding pun kena jaga guys. Tengok dia nak slide. 4, 3, 2, 1. Yes. Padahal kalau kita main atau kita trade demo, kita dah cuak ni kan. Tapi kalau kita trade duit betul, kita dah cuak ni. Tapi kalau demo memang kita relax kan. Yelah, kalau tak habis tiba-tiba je. Ini open 1. Satu yang ni tadi kita try yang ni kita open 3 minit, loss. Kita open 1 pun loss. Kita open 15 pun loss. Kita open last position tadi $50. So 25 tolak 46, 46 tolak 25 is lebih kurang $10, $11 je kita untung guys. Ya ke $11? Yalah, $11 je. So cukup lah $11. Kalau korang rasa macam tak confident, stop je dulu, pergi relax, minum kopi and buat lagi kerja lain. Tapi teknik compare ni biasa cuma jangan, kita kena tahu limit kita untuk compare. So elakkan compare sehingga level yang tak masuk akal. 5, 6, 7 punya level, itu level yang jauh sangat tu. So sangat-sangat berbahaya. So insyaAllah semoga perkongsian ini bermanfaat. Macam saya beritahu tadi, elakkan benda-benda yang kita tak nak mengganggu emosi kita waktu kita trade. Macam kalau korang biasa trade menggunakan teknik parlay pun kena hati-hati juga. Parlay ni bukan saya tak setuju, tapi bila kita parlay, kita takkan ke mana, sebab untuk dapatkan straight tepat susah guys. Contohnya lah, kalau you guys semua letak 1, lepas tu profit, letak nombor 2 punya open position, profit, letak 3 punya position, profit, letak 4 punya position, profit. Lepas tu korang nak stop dekat mana? Korang akan dapat rasa macam emosi korang rasa macam okay, aku dah dapat baca dah senang dah boleh dah. Tapi bila dah sampai level 5,
ataupun level 4 korang dah profit je tu, maybe korang dah punya collection ataupun profit korang dah $10, korang nak target $10, ya, daripada $1 tu korang modal korang dah dapat $10. So korang rasa, oi, ni boleh lagi ni lipat ni, dia buka position ni kan. Tapi bila korang buka, loss. Memanglah korang loss hanya satu je, tapi korang dah buang masa banyak tau. Kalau korang berhenti dekat level dapat profit $10 tadi pun, sebenarnya korang dah untung lah, dah okey dah. So kena tahu stop dekat mana. Contoh kalau dah dapat $10 tu, stop, pergi dekat satu balik. Ataupun korang boleh withdraw dulu ke, cukupkan $15, withdraw dulu, barulah korang mulakan yang lain. Sebab parlay ni, jangan kita terlalu buang masa dekat situ. Sebab bila kita, kalau kita profit straight, okay. Tapi kalau kita loss, ataupun kita profit, loss, kita mulakan balik satu. Nak dapat straight win tu bukan senang tau. Bukan senang. Okay, so itu saja untuk minggu ni. Saya tak nak juga buat video panjang sebenarnya, sebab kebanyakan video saya panjang. Tapi insyaAllah, kalau you guys semua nak, saya tengah set up untuk buat live straight sekarang ni sebenarnya. Cuma ada gangguan dekat saya punya technical. Mic saya tak bunyi semua. Dah 2 hari dah saya buat, tapi tak tahu kesalahan dekat mana. So saya punya mic tak berfungsi. InsyaAllah lah, untuk next saya akan buat betul-betul. So saya akan cari mana ni. Kalau nak join live trade kita, InsyaAllah saya akan beritahu info dia next. Alright, so thank you so much. Terima kasih. Semoga info hari ni ataupun perkongsian yang sedikit hari ni, saya bukan banyak kan, hari ni sikit yang saya cerita pasal benda-benda yang kita kena elak je. And macam mana kita nak trade and kita nak compare sikit-sikit macam tu je. Kalau ada yang you guys pun nak tahu secara detail, korang boleh bagi tahu. Nanti saya akan kongsikan juga apa yang you guys nak saya faham. Sebab saya nak buat general, saya rasa saya tak nak buat general, sebab kebanyakan orang ataupun trader-trader YouTube yang lain, dia orang buat konten, dia orang sharekan banyak sangat jenis teknik-teknik ataupun strategi. So bila banyak sangat, nanti menyusahkan kepada kawan-kawan kita yang lain untuk fokus dengan satu teknik. Sebab yelah, kau dah kongsi banyak, lepas tu kau nak suruh korang pilih, pilihlah yang mana sesuai dengan korang. So benda tu nanti menyusahkan bagi anda dan menyusahkan juga bagi saya untuk saya terangkan. Sebab bila saya dah kongsi banyak sangat strategi, nanti bila korang tanya, sebab saya, bila saya dah pegang satu strategi, saya akan fokus satu strategi tu je dan saya akan masterkan yang tu je. So bila saya kongsikan banyak strategi, strategi yang saya pegang tu saya pun dah tak ingat, and strategi yang saya kongsikan sebelum-sebelum ni tu saya kena refresh balik. So agak susah untuk saya jawab. Alright, so insyaAllah saya akan terus konsisten dengan strategi ataupun indikator yang saya pakai ni je, dan saya akan elaborate lagi dan kita improvise lagi yang mana boleh. So insyaAllah untuk you guys semua, semoga profit konsisten, jaga diri, jaga jaga money management anda. Alright, so thank you so much. Assalamualaikum. Ciao guys. Bye bye.